Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersambung lagi pada hari ini, pada hari Isnin 22 Zulhijjah 1439 daripada hijrahnya Nabi SAW, yang alhamdulillah pada hari ini kita menyambung pula daripada dua tajuk yang tak dapat tidak daripada tajuk yang kita bicarakan, iaitu di antara nota-nota dan perbahasan-perbahasan bagaimana untuk kita menguasai dan memahami bahasa Arab. Dan tuan-tuan, kepada yang tuan-tuan yang berada di rumah yang baru bersama dengan kami, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang kami ucapkan dalam siri menjelajahi, mengulang kaji dan memahami yang dikatakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa baginda Nabi SAW, bahasa syurga, yang tak dapat tidak dengan kita memahami bahasa-bahasa begini, mudah-mudahan akan membawa kepada zauq dan wujdan bila mana kita baca Quran, dan mudah kita nak khusyuk bila mana kita bersembahyang, dan mudah kita nak fokus bila mana kita berzikir dan sebagainya. Kerana kata ulama, dah di antara teknik yang paling dasar, antara teknik yang paling asas bagi mereka yang nak khusyuk dalam ibadah, di antaranya memahami perkara yang mereka baca. Apa dia? Ulang balik. Memahami perkara yang mereka baca. Jadi bila sebut baca ni luas, tak semestinya sembahyang. Bagi mereka yang nak khusyuk ketika baca Al-Quran, faham. Bagi mereka yang nak khusyuk ketika berzikir, faham. Bagi mereka yang nak khusyuk ketika sembahyang, kena faham. Maka begitu juga bila mana berqasidah, berselawat dan sebagainya, maka di antara faktor yang paling asas iaitu dengan faham. Dan tidak mungkin kita ingin memahami kepahaman melainkan dengan kita cuba mengkaji dan mengaji bahasa Arab. Jadi hari ini kita bersambung pula kepada nota yang ke-23 pada bahaskan Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alamat muannas. Alamat muannas. Alamat ni tanda. Dan alamat ni tanda. Alamat muannas ada 3. Alamat muannas ada 3. Alamat muannas ada 3. Alamat muannas ada 3. Atau bahasa lain pelajar-pelajar, tanda muannas tu ada 3. Jadi bermakna kalau kita baca Al-Quran, kalau kita baca kitab, kalau jumpa salah satu daripada 3, bermakna perkataan itu duduk dalam golongan muannas. Muannas maknanya perempuan. Dah. Baik. Yang pertama ada ta marbutah, baca. Yang pertama ada marbutah. Ni ta marbutah ni. Dah. Ta marbutah. Ta marbutah ni kalau ketika wasal baca ta, kalau ketika waqaf baca ha. Fatimah. Fatimah. Kalau ketika wasal baca ta. Nampak? Assalamualaikum warahmatullah. Tapi jangan baca dengan ta. Yang tu ta taknis yang panjang tu. Dah. Kadang-kadang kita baca Assalamualaikum warahmatullah. Aduh, sedap tapi salah. Dah. Salah tu bukan dari sudut boleh membatalkan sembahyang, tidak. Salah itu dari sudut uslub bahasa dan masalah makhraj. Sebab sifat ta marbutah tidak berani. Baik. Yang pertama ta marbutah, baca semua. Misalnya Fatimah. Misalnya Fatimah. Kalau baca Fatimah tak boleh sebab waqaf. Dah. Sebab nak fokus kepada ilmu, Fatimatun baca. Fatimatun. Yang kedua ada alif maqsurah. Yang kedua ada alif maqsurah. Misalnya Subla. Baik, ni alif maqsurah apa dia? Ada macam bentuk ya sebelumnya baris atas. Ada macam bentuk ya sebelumnya baris atas, dipanggil alif maqsurah. Yang ketiga alif mamdudah, baca. Yang ketiga alif mamdudah. Misalnya Asma'u. Asma'u. Apa dia alif mamdudah? Tengok yang nota yang kemarin, iaitu alif dan hamzah. Sahra'u, padang. Nampak? Asma'u, langit. Jadi asma' ini ingat alif mamdudah, iaitu alif dan hamzah. Perkataan ini tergolong dalam golongan
muannas. Jadi apakah faedah kita belajar benda ni? Bila mana nak karang kitab, bila mana nak baca kitab, bila mana nak baca kalimah-kalimah Arab yang asalnya tidak berbaris, begitu juga Al-Quran. Dah tak usah bicaralah masalah bid'ah. Zaman Nabi Quran mana ada baris? Zaman Nabi Quran mana ada baris? Jadi bermakna pembarisan Al-Quran itu termasuk benda bid'ah tak? Termasuk benda bid'ah yang tak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sahabah yang mula-mula membariskan Al-Quran. Kalau betul nak ikut Nabi, bacalah Quran tak ada baris. Kalau betul nak ikut Nabi, duk war-war-kan kata sahibu apa tu? Mutabi'us sunnah, ikut sunnah. Kalau betul ikut sunnah, baca Quran tak ada baris. Dan baru ketika itulah bermain kepala otak kita macam mana nak main ilmu nahwu saraf dan sebagainya. Jadi sebab itulah pemfokusan ilmu an-nahwu wa saraf ini, iaitu bagaimana kita nak meletakkan baris. Kerana apa? Bila sahlah, idza sahal harakah sahal makna. Bila sahlah harakat, maka sahlah makna. Faham semua? Baik. Jadi bila mana kita ketahui benda ni muannas, faedah dia, kalau kita nak campurkan dengan fa'il, fa'il tu kena muannas. Nampak? Darabat Fatimatun. Darabat kan ada tamar mutah. Darabat Fatimatun. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muannas ada 4. Muannas ada 4. Muannas ada 4. Muannas ada 4. Baik, setelah kita mengetahui tanda-tanda muannas, maka muannas tu sendiri pula terpecah kepada 4 bahagian. Muannas itu sendiri pula terpecah kepada 4 bahagian. Yang pertama muannas lafzi. Yang pertama muannas lafzi. Yang pertama muannas lafzi. Yang pertama muannas lafzi. Kalau ikut ejaannya lafziyun. Dah? Lafziyun, ma'nawiyun, haqiqiyun. Dah? Cuma nak mudah baca. Yang pertama muannas lafzi, baca. Yang pertama muannas lafzi. Apa dia muannas lafzi? Lafaznya muannas, baca. Lafaznya muannas. Makna muzakkar. Makna muzakkar. Baik, sebelum nak hafal, ingat letak dalam kepala dulu. Lafzi. Lafzi, bila sebut lafzi maknalah lafaz. Artinya lafaz muannas. Makna muzakkar. Misalnya baca. Misalnya Talhatu. Talhatu. Talhah ni nama orang. Dah, nama orang, tetapi Talhah ni lelaki. Tetapi dia ada tanda muannas. Ini dipanggil muannas yang lafzi. Pada lafaz muannas, tapi pada makna lelaki. Contoh, apa nama orang lain yang dekat sini yang namanya ada tanda muannas? Nama sendiri sebutlah. Ya? Siapa? Ni nama apa? Khairil, tak ada lagi. Hanan, bukan. Contoh lain. Hayya bisra'ah, bagi contoh lain. Apa dia? Hamzah. Hamzah. Dah? Nama bapak dia. Ustaz Hamzah. Hamzah, ha mim zal zaita. Nampak? Ada tanda muannas tak? Ada hamzah, tapi dia muzakkar. Jelas? Namanya muannas yang lafzi. Yang kedua, baca. Yang kedua, muannas ma'nawiyun. muannas ma'nawiyun. Muannas ma'nawi. Muannas ma'nawi. Mana kipas tu? Jatuh. Macam mana boleh jatuh? Ya. Lafaznya muzakkar, baca. Lafaznya muzakkar. Maknanya muannas. Maknanya muannas. Misalnya Maryamu. Maryam. Baik. Ingat, jalan letak otak depan, baru akal belakang. Dah? Letak akal di depan, otak di belakang. Akal depan macam mana? Fokus dulu. Maknawi bermakna makna muannas. Makna muannas, baru otak hafal. Artinya lafaz muzakkar. Artinya Maryam ni ada tak tanda-tanda muannas? Maryam ni ada tanda-tanda muannas? Tak marbutah pun tak ada, alif maksurah pun tak ada, alif mamdudah pun tak ada. Tapi Maryam tu namanya muannas. Dan menuju kepada seorang perempuan. Jadi lafaz dia muzakkar, nama dia makna dia muannas.
Yang ketiga, haqiqi baca. Yang ketiga, hakiki. Haqiqiyun. Hakikiyun. Apa makna hakiki? Lafaznya muannas baca. Lafaznya muannas. Maknanya muannas. Maknanya muannas. Bila sebut hakiki, hakikat yang sebenar, lafaz pun muannas, makna pun perempuan. Misalnya baca. Misalnya Fatimatun. Fatimatun. Fatimatun ni nama Fatimah bagi seorang perempuan. Waktu yang sama dia ada ta marbutah. Zahir pun ada, makna pun ada. Jelas? Yang ketiga, majazi baca. Yang ketiga, majazi. Majazi ni majaz. Majaz ni makna kesamaran. Majaz ni makna kesamaran. Lafaznya dikira muannas baca. Lafaznya dikira muannas. Tetapi maknanya bukan muzakkar, bukan muannas. Misalnya asma'u, malaikatu. Asma' ni muzakkar ke muannas? Bukan muzakkar, bukan muannas, lain. Tapi waktu yang sama dia ada alif dan hamzah. Dia ada tanda muannas. Nampak? Malaikah, malaikah ni jantan ke betina? Pucai bukan, puying pun bukan. Dah, Maimi Meru. Pucai tu lelaki, puying tu perempuan. Lelaki pun bukan, perempuan pun bukan, tapi ada tanda marbutah dah. Namanya muannas yang majazi. Jelas semua? Baik, kita sambung kepada seterusnya. Cameraman. Nampak jelas tulisan? Kalau tak, letak depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alam tiga bagi. Al-alam tiga bagi. Ya? Alam bukan ilmu, alam. Baca betul-betul. Alam. Baik. Alam tu ada tiga. Alam ni apa? Iaitu satu istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kepada isim, kunyah dan laqab. Alam tiga bahagi. Baca. Alam tiga bahagi. Isim, kunyah, laqab. Isim, kunyah, laqab. Isim, kunyah, laqab. Isim, kunyah, laqab. Apa dia isim? Isim iaitu, baca, Isim iaitu sesuatu yang dinamakan akan dia. sesuatu yang dinamakan akan dia. Misalnya Zaidun, Madinatun. Madinatun. Isim ni apa? Isim ni kata nama lah. Kata nama yang dinamakan. Contoh Zaid, Madinah, Malaysia, kampung, sebagainya. Baik, itu dipanggil ismun, satu kata nama. Dan ingat, Ustaz akan ulang berpuluh-puluh kali, dan juga bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di Facebook, yang berada di IG, ingat, apa yang kita belajar ni baru nota-nota bahasa Arab. Dah? Sebab ada yang mengadu pening, payah nak faham. Dah? Hamba jawab tak sah kata benda agama. Benda dunia pun kalau kita tak pernah lalu pening. Betul tak? Biasa balik Kelantan ikut Gua Musang. Hari tu orang ajak ikut Greek. Tak pernah Ustaz ikut Greek, takutlah ada gajah. Pernah jumpa ke? Tak. Cakap macam pernah jumpa, macam hakiki, tapi rupa-rupa majazi, kesamaran saja dengar cakap orang. Satu hari kita bawa dia pergi ikut Greek. Jalan berpusing-pusing, naik bukit, turun bukit, jumpa tasik banding. Dah seronok pemandangan dia. Dah pening berjalan sampai mabuk. Allah, Ustaz pening lah. Baru pertama kali pening, tapi jalan selesa, tak jam. Contoh, dah bermakna benda dunia pun kalau sekali lalu pening dah. Pening, benda tak pernah lalu, agak-agak nak suruh lagi sekali, boleh dah. Sama ada boleh atau tak boleh. Jadi itu gambaran yang perlu kita fahami. Sebab tu ingat tuan-tuan, ingat pelajar-pelajar, waktu Ustaz di Pondok Siliau, almarhum Tuan Guru Haji Ali, yang mengaji Nahwu Sorab ni umur 50-an pun ada. Dah tak usah kata hak muda-muda, umur 50-an, 30-an, 40-an dok mengaji Nahwu Sorab. Allah Ta'ala beri mereka sebab apa? Kesungguhan kepada nak kepada ilmu. Ilmu ni hak Allah, bukan hak ustaz, bukan hak kitab, bukan hak tok guru, bukan hak ulama. Ingat, ilmu ni hak Allah. Tuhan nak beri bila-bila masa, boleh tak? Tu orang Cina, Hindu yang tak semayang, yang tak rokok, yang tak sujud, Tuhan bagi ilmu, Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi rezeki. Apa lagi kita yang rokok sujud kepada Allah Ta'ala? Jelas? Dah? Tutup spotlight. Ingat lain kali start program, nanti gambar tak nampak.
Sebab belakang cahaya. Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isim, iaitu sesuatu yang dinamakan akan dia. Iaitu sesuatu yang dinamakan akan dia. Misalnya Zaidun, Misalnya Zaidun, Madinah. Madinah. Ini namanya kata nama. Yang kedua kunyah. Kunyah ni apa? Iaitu baca. Yang dimulakan dengan lafaz Abu Aba Abi. Yang dimulakan dengan lafaz Abu Aba Abi. Atau Ummu Umma Ummi. Atau Ummu Umma Ummi. Misalnya Abu Bakrin, Abu Bakrin, Ummu Habibah. Ummu Habibah. Baik. Dalam bahasa Melayu, nak faham kunyah ni apa? Dia kunyah ni satu, bukan gelaran. Gelaran tu laqab. Gelaran tu laqab. Dia kunyah ni macam satu perkataan yang kita nak panggil orang tu dimulakan dengan perkataan yang dekat dengan diri dia. Dekat dengan diri dia. Contoh dia apa tu? Ni mudah lah. Abu Bakrin. Abu Bakrin, nama dia Bakar. Nama dia Bakar. Abu ni kunyah. Atau Ummu Habibah. Ummu tu ibu. Baik. Contoh macam di Aceh, kami panggil Abu. Dah? Abu Mudi, Abu Panten, nama-nama Abu tu. Dah? Abu Kurang Kali. Jadi Abu tu gelar atau kunyah, bukan gelaran. Kunyah yang diletakkan sebelum nama. Laqab dekat belakang. Al-Alim, Al-Alamah. Nampak? Al-Arif Billah. Laqab letak di belakang. Faham tak? Kunyah ni benda yang duduk di hadapan. Contoh biasa kunyah Siti. Nampak? Siti Aisyah. Dah? Tapi Siti itu dia terjemahan ataupun ringkasan daripada Sayyidati. Sayyidati, Sayyidah. Kalau laki-laki Sidi ataupun Sayyidi. Nampak? Sayyid Muhammad, Sayyidi Muhammad. Dah? Sayyidah. Sayyidah ringkasan dia Siti. Tu jadi Siti Aminah, Siti Khadijah. Nama dia Khadijah Al-Kubra. Khadijatul Kubra. Faham? Faham semua? Baik. Jadi ini namanya kunyah. Yang ketiga laqab, baca. Yang ketiga laqab. Laqab ni baru gelaran. Kunyah duduk dekat depan, laqab duduk di belakang. Gelaran, iaitu yang digelar akan dia. Iaitu yang digelar akan dia. Dengan baik dan tidak baik. Dengan baik dan tidak baik. Misalnya Al-Arifu, Al-Arifu, Al-Jahilu. Al-Jahilu. Tengok, Arif, Al-Jahil. Al-Arif ni baiklah, Al-Jahil ni tidak baik. Jadi bermakna bila mana kita lekatkan satu gelaran Arif ataupun Jahil, bermakna itu namanya laqab. Kalau kita campur tiga-tiga ni, tengok Abu Zaidin dan Al-Arif. Tengok ringkasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kaedah cara nak menghubungkan ketiga-tiga benda ni. Bila berhimpun isim dan laqab, Bila berhimpun isim dan laqab, wajib dahulukan isim. wajib dahulukan isim. Wajib dahulukan isim. Wajib dahulukan isim. Misalnya Ja'a Abdullah Abdullah Al-Arifu. Al-Arif. Telah datanglah oleh Abdullah yang arif. Yang arif. Jadi Abdullah ni nama, Arif ni laqab. Jadi tak boleh laqab letak depan, tak boleh. Telah datanglah Al-Arif. Siapa dia? Iaitu Abdullah. Tak boleh, tak boleh. Memang cara penyusunan dia, kalau laqab letak di belakang. Letak di belakang. Yang kedua, bila berhimpun isim dan kunyah, baca. Bila berhimpun isim dan kunyah, Harus sahaja. harus saja. Kalau berhimpun isim dengan kunyah, harus. Bermakna nak kunyah buah depan pun boleh, Zaid buah depan pun boleh. Misalnya Ja'a Abu Bakrin, Abu Bakrin, Abdullah. Abdullah. Telah datanglah oleh Abu Bakar, iaitu Abdullah. Abu Bakar siapa? Abdullah lah. Ada gelaran dia, dah, ataupun kunyah dia. Siapa Abdullah ni? Abu Bakar lah. Dah. Macam Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Siapa nama dia? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama dia Muhammad, tapi terkenal dengan nama Al-Ghazali. Contoh, baik. Atau berhimpun kunyah dan laqab, baca. Atau berhimpun kunyah dan laqab, Harus dua. harus dua. Misalnya Ya Al-Arifu Ya Al-Arifu, Abu Bakrin. Abu Bakrin. Telah datanglah oleh Al-Arif, iaitu Abu Bakar. Iaitu Abu Bakar. Nak letak Abu Bakar boleh. Kalau berhimpun kunyah dan laqab, mana-mana satu boleh letak depan atau belakang.
Ja'a Abu Bakrin, baca. Ja'a Abu Bakrin Al-Arif. Al-Arif. Nak letak kunyah dulu, telah datanglah oleh Abu Bakar. Yang arif pun boleh. Nak letak Abu Bakar pun dekat depan pun boleh. Jelas? Jadi mudah-mudahan perkongsian ini tuan-tuan mendapat sedikit manfaat. Tak banyak pun tak apa. Kerana kehidupan kita ni tak perlu banyak. Kalau banyak tu anugerah daripada Allah. Tapi dengan sikit itulah, kalau kita bersungguh nak kepada ilmu, maka dengan sikit akan menjadi banyak. Sebab tu hebatnya semut. Semut ni antara binatang yang tak tamak. Yang tak tamak. Betul tak? Dia ambil sikit bawa balik. Tapi dia bersungguh 40 kali ulang-alik. Lama-lama habis gula. Sampai semua dia bawa ke busut. Betul tak? Jadi artinya kita belajar dengan semut agar biar sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi akhir kalam sebelum kita berpisah, pertama sekali kami nak ucapkan syukuran jazilan bagi tuan-tuan yang terus istiqamah. Kuatkan semangat, jauhkan daripada akal kita perkara-perkara negatif, kerana kita yakin ilmu itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah boleh alim kalau kita nak. Insya-Allah boleh alim kalau kita bersungguh. Masalahnya kalau tak nak saja, datang sebab terpaksa, mengaji sebab terpaksa, memang susah kita nak berubah, memang susah kita nak faham kepada agama. Dan yang kedua, tuan-tuan, insya-Allah bulan 12 ni hamba akan buat satu program besar yang bernama Interaktif Cinta Solat, yang mudah-mudahan tuan-tuan boleh scroll video di atas yang hamba telah forwardkan kepada tuan-tuan, yang mudah-mudahan kita nak berhimpun untuk bersama-sama memahami lebih lagi masalah agama, masalah ibadah, kerana fokus kita bagaimana kita nak mengkaji, mengulang kaji dan mengaji teknik-teknik yang membawa kepada khusyuknya sembahyang. Kerana itu mutiara yang begitu besar, kerana adalah baginda Nabi SAW. Antara perkara yang Nabi suka, 3 perkara Nabi paling suka. Yang pertama, Nabi suka apa? Khusyuk dalam sembahyang. Kerana ketika itulah pertemuan Nabi dengan Allah, Nabi nak bersembang dengan Allah, Nabi nak bercakap dengan Allah. Yang kedua perkara yang Nabi suka, wangi-wangian. Wangi-wangian. Yang ni Nabi suka sungguh. Yang ketiga antara kesukaan Nabi yang termasuk dalam hadis, iaitu perempuan. Perempuan tu bermakna isteri-isteri Nabi SAW. Kerana orang beragama ni tempat seronok dengan isteri je lah. Nak pergi clubbing haram. Betul tak? Nak minum arak haram. Bermakna keseronokan bagi lelaki ialah isteri. Sebab tu Nabi suka 3 perkara. Yang pertama khusyuk, yang kedua wangi-wangian, yang ketiga perempuan-perempuan, iaitu isteri-isteri Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan yakin khusyuk itu perkara yang Nabi suka, mengapa tidak kita belajar dan berusaha bagaimana teknik untuk membawaki kepada khusyuk. InsyaAllah kita berjumpa bulan 12 nanti, dalam satu perhimpunan yang begitu besar yang diberi nama Interaktif Cinta Solat. Wallahu a'lam. Pakat-pakat share video ini, mudah ramai yang mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.